Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di minggu pertama ini kita akan masuk dalam ibadah Mandarin dengan disertai perjamuan kudus. Dan kita akan mengingat kembali karya keselamatan yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Ya. Satu pujian Bapak Ibu di sini mengatakan takkan pernah terlambat. Bapak Ibu jangan takut, sekali-kali kita penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Takkan pernah terlambat Tuhan pertolongan-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Yes, haleluya. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Amin. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada. Trong hujan licikku ni trên số suốt quanh trao tờ Yesus đi segala trao hujan. Omega do Vater theo luôn itu vui之笑 Yesus你是在的神，耶稣你是关怀的主，你对我的帮助从不曾知道，你看顾我的时候从不曾休息，你是一我所有，是我需要，在每条道路上，因你是全能的上帝，完美的神，在我的生命中，你对我的帮助从不曾知道，你看顾我的时候从不曾休息，你是一切所有，是我需要，在每条道路上，因你是全能的上帝，完美的神，在我的生命中，你对我的帮助从不曾知道，你看顾我的时候从不曾休息，你是一切所有，是我需要，在每条道路上，因你是全能的上帝，完美的神，在我的生命中。Musik beri pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab
bangkit berdiri. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita katakan tak akan pernah terlambat pertolongan. Takkan pernah terlambat pertolongan. Kami percaya Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kau segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur tidak ada Tuhan seperti-Mu. Kasih setiamu kekal Tuhan, pertolonganmu tepat pada waktunya. Kami bersyukur bila pada pagi hari yang indah ini kami boleh sama-sama beribadah dalam ibadah Mandarin Anugerah. Tuhan berkati ibadah kami. Kami rindu memuji dan meninggikan Engkau, ya Raja di atas segala raja. Kami rindu Tuhan bersorak-sorai bagi penebus kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum hadir. Tuhan, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Kami rindu, kami bersama-sama bersukacita beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya dan berkati Tuhan katakan amin, haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Iya, tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Iya, pertolongannya nggak pernah terlambat. Selanjutnya berkat Tuhan ya, tangan Tuhan itu selalu menopang kita. Yang jatuh tidak dibiarkan tergeletak ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yes, haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai terjatuh, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, amin. Tuhan berkenan kepadanya. Apabila ia
dan hutan. Kasih sejauh, kasih sejauh, buset hutan. Ini wayung dan hutan. Hujan hutan, hujan hutan. Ini wayung dan hutan. Kasih sejauh, kasih sejauh, buset hutan. Ini wayung dan hutan. Musik, beri pujian bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab tangan-Mu selalu menolong kami. Sekalipun kami jatuh, kami tak akan tergeletak. Sebab kasih dan kuasa-Mu menopang hidup kami. Oh tangannya, oh tangannya, oh tangannya, tangan yang perkasa. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh dan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, haleluya. Ya. Tangan Tuhan selalu menopang kita. Amin. Bapak Ibu masih kuat? Ingat ini perjamuan ya, perjamuan kudus. Lagu selanjutnya kita ingat ya, oleh kuasa darah Yesus kita diselamatkan. Ya, mari kita pujikan lagu ini untuk memuliakan Tuhan. Sekarang telah tiba Tuhan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan, Keselamatan dan kuasa
Kita bersyukur oleh darah anak domba kita ditebus, kita diselamatkan. Kita akan nanti masuk dalam perjamuan kudus dan kita ingat karya salib Kristus. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan berita gereja. Waktu selanjutnya kita akan mendengarkan berita gereja. Shalom, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di Ibadah Mandarin Sawahan. Saat ini kami sedang menikmati sebuah acara di sebuah doa di mana mengingatkan kita bahwa pentingnya kita untuk selalu berdoa. Seperti Tuhan selalu menyendiri juga untuk dapat mengambil waktu berdoa kepada Bapaknya. Demikian juga sesungguhnya kita semua yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan harus punya spirit suka berdoa. Saya ajak Bapak Ibu untuk dapat makin setia dalam mengikuti ibadah doa malam Mandarin yang diadakan setiap hari Jumat jam 6:30 malam di Arjuno lantai 1. Biarlah semangatmu, apimu terus berkobar-kobar dan menyala-nyala supaya kita semakin hari semakin setia, semakin dipakai Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa. Demikian juga dengan seluruh persekutuan yang ada, baik itu keluarga muda di Mandarin, yaitu Family Cell, yang mengadakan ibadah online setiap minggu dan 1 bulan 1 kali ibadah tatap muka. Demikian juga dengan ibadah Aero Generation untuk anak-anak, remaja dan pemuda Mandarin yang diadakan 1 bulan. Mulai bulan ini 2 kali dalam 1 bulan, berkumpul bersama-sama, berfellowship, belajar untuk melayani dan belajar untuk dilayani secara pribadi, supaya setiap generasi penerus di Ibadah Mandarin boleh semakin maju dan semakin berapi-api di dalam Tuhan. Sesuai dengan visi misi yang ada di Ibadah Mandarin, kami ingin supaya seluruh jemaat Mandarin dapat menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui buah yang keluar dari dalam hidup kita memuliakan nama Tuhan. Dan melalui buah yang keluar dari hidup kita, orang-orang sekeliling kita yang belum mengenal kasih Tuhan Yesus dapat melihat dan merasakannya melalui kehidupan kita. Saya juga mengajak Bapak Ibu semuanya boleh selalu tetap rajin beribadah, tetap setia dalam berdoa, dan terutama lagi kiranya kita semua diberkati Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadwal ibadah raya di GPPS Jemaat Sawahan Surabaya. Ibadah pagi pukul 6 pagi, ibadah Mandarin pukul 9 pagi, dan ibadah sore pukul 15.30. Selain ibadah raya, setiap hari Minggu diadakan ibadah sebagai berikut. Ibadah sekolah Minggu pagi pada pukul 8 pagi bertempat di ruang sekolah Minggu Jalan Tengger. Ibadah pemuda pada pukul 10 pagi bertempat di ruang Youth lantai 4. Ibadah sekolah Minggu sore
pada pukul 15.30 bertempat di ruang sekolah minggu Jalan Tengger, dan ibadah remaja pada pukul 15.30 bertempat di ruang youth lantai 4. Setiap pagi kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mana Rema selalu tersedia setiap hari sehingga kita selalu dikenyangkan oleh firman Tuhan. Seluruh kegiatan gereja juga dapat disaksikan secara live di channel YouTube GPPS Sawahan Official. Kami mengundang rekan keluarga muda untuk berkumpul dan berdoa bersama di Family Cell Fellowship. Kami tunggu kehadirannya ya. Yuk teman-teman Elo Generation, join us dalam komsel yang diadakan rutin setiap bulannya. Kita mau bertumbuh di dalam kebenaran dan semakin mengenal Tuhan dan firman-Nya. Jangan lupa, catat dan pastikan kehadiran teman-teman semuanya ya. See you guys. Setiap hari Jumat diadakan doa puasa pada pukul 9 pagi, sedangkan pada malam harinya diadakan doa malam Mandarin pada pukul 18.30 dan bertempat di ruang Arjuno lantai 1. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengundang petugas kolektor untuk maju ke depan dan kita akan belajar satu lagu baru, Ingat Kasih-Nya. Di dalam ibadah perjamuan ini kita akan mengingat kasih Tuhan. Ketika Dia menyelamatkan kita, ketika Dia menebus kita, darahnya menyucikan dan bilurnya menyembuhkan. Haleluya. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Mu Tuhan, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami bersyukur Bapa, kasih-Mu sungguh besar. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat
ingat bilur-Mu Tuhan. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Musik beri pujian bagi Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Bapa yang besar. Engkau mengaruniakan putra-Mu yang terkasih, yang termulia bagi kami, supaya kami diselamatkan, supaya kami disembuhkan, supaya kami dijaga. Oh, haleluya. Kasih-Mu bebaskan kami Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami ingat bilur-Mu Tuhan. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ya, kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu ingat kasih-Nya Tuhan, ingat salibnya Tuhan, ingat Dia ketika menderita bagi kita. Kalau kita mengingat semua kasih setia dan kebaikan Tuhan, kita pasti hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Kalau nyawanya diberikan bagi kita supaya kita diselamatkan, apalagi yang lain, apalagi yang lain Dia pasti berikan bagi setiap kita yang percaya dan yang mengasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Sang Pembuat Mujizat, Tuhan kita, ya. Keselamatan yang pertama-tama yang diberikan bagi kita, itulah mujizat yang terbesar. Dan yang hal-hal jasmani itu adalah bonus bagi kita. Mari kita tinggikan namanya bagi Sang Pembuat Mujizat. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, sempurna amin, kuasa-Mu. hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. ku berserah Tuhan, Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. iya, Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan pada
yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita naikkan dalam bahasa Mandarin. Haleluya. Metangwo ruan rujus micuewa metedan rang wong mien tui tiao chan chư wo tân chu cân yêu nương ri wo yao chun chu mi tơ chư hi mi ta wo ruan rujus mi chui wa mi tơ tan rang wo mien tuyệt giao chan chư wo tân chu cân yêu nước ri wo yao chun chu mi tơ chư mi lem ba hai vi kai mi ba ho vang vinh bukan tertutup sederhana campur dengan seminggu berjuang jauh di sejenjang di situ jauh lembahai tigai di bawah rinci bukan tertutup di mediterania yang bawa tersendiri berhati dengan kamu di sejenjang di situ jauh. Musik berikan pujian ini bagi Tuhan. Oh, kami bersyukur punya Allah yang maha besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah sang pembuat mujizat, sang pencipta yang maha besar. Oleh firman-Mu segala sesuatu ada, dan dengan firman-Mu semua ada. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang berlaut yang takutkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, Kau membuat mujizat terjadi, Kau membuat mujizat terjadi. Kita beri sorak-sorai. Haleluya. Oh, Engkau diagungkan Tuhan, Engkau diagungkan. Oh, sang pembuat mujizat. Yesus Tuhan, Kau
karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau laut yang terduga mana yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita masuk dalam doa. 我们一同进入祷告。 Kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, 亲 Tuhan. 爱的主，我们真的感谢你，因你是何等的美善。 Apabila hari ini kami semua masih diberi tubuh yang sehat, 如果今天我们大家都有健康的身体， semua karena berkat kemurahan 这 Tuhan. 完全都是指你的恩典。 Biarlah puji-pujian dan penyembahan kami pagi hari ini 但愿我们今天早上的这个赞美， boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Bapa di surga. 真为圣降的气息能够来到主你的宝座前， Dan biarlah setiap taburan daripada anak-anak-Mu 好让你的儿女们所栽种下来的一切， Engkau sucikan dan kuduskan. 你使它成圣， Pakailah menjadi untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. 真为主你扩展你国度。 Dan Kau urapi setiap tangan pengurus yang mengelola setiap taburan dari 主你 anak-anak-Mu. 高牧每一个圣工人员这为们所做的这些，他们收下来的这个种子， Supaya kami boleh lebih banyak lagi melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. 好让能够用来帮助那些需要帮助的人。 Demikian juga dengan setiap kami yang sudah menabur buat pekerjaan 同样 Tuhan. 的，我们每一个已经栽种下来的， Kami percaya ketika kami menabur, kami pasti akan menuai. 我们相信我们一种了，我们一定丰收的。 Dan biarlah setiap anak-anak-Mu boleh menuai dengan sorak-sorai di 好 hadapan 让你的 Tuhan. 儿女们能够高声的欢呼来领受这些收成， Dan kami boleh menerima segala berkat kebaikan daripada Tuhan terjadi dalam hidup kami. 但愿主你对我们所行的一切美善都能够实现在我们的生活上。 Dan apabila sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu, 再过一下子，我们要聆听你的话。 bahkan hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. 今天我们也要领受这个圣餐。 Urapi hamba-Mu penatua kami yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga menerjemahkan bagi 求主 kami. 你高牧你的仆人，他要传讲你的信息，也要带领圣餐， Penuhi dengan kuasa Roh 愿你 Kudus-Mu. 的大能加在他的身上， Sehingga yang disampaikan hari ini 好让他今天所传讲的每一句话， boleh menjadi berkat buat hidup setiap kami yang mendengarkan firman 成 Tuhan. 为我们每一个已经听了的人得着祝福。 Dan Roh Kudus yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. 求圣灵也管理我们的思想、我们的意念， Sehingga untuk waktu yang sejenak ini 在这个短短的时间里面， kami boleh tenang mendengar firman Tuhan. 我们可以安静的来聆听你的话。 Dan tidak ada dari kami yang salah mendengar apalagi salah mengartikan firman 在我们 Tuhan. 当中也没有一个人听错了，或者是走错了。 Sehingga setiap kami ketika melangkahkan kaki kami pulang dari tempat ini 当我们从这个会所跨出一步到外面的时候， boleh membawa berkat Tuhan, 可以把你的恩典带出去， boleh menerima mujizat 可以 Tuhan, 接受主你的神迹， yang sakit disembuhkan, 生病的得着医治， yang datang dengan kesusahan pulang menerima 所以他 penghiburan, 们来这里痛苦的回去能够得着 yang 平， datang dengan kekurangan 他们来的时候是缺乏的， pulang dicukupkan oleh 他 Tuhan. 们可以丰丰满满的回去， Sehingga setiap kami berkemenangan di dalam Tuhan. 让每个人在主里面成为一个得胜者。
Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal hingga pada 我 akhirnya. 们把今天要讲的话语从头开到末了， Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. 只有叫在唯一的民主耶稣的名下。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Taja Jingcuo. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat Mandarin yang diberkati Tuhan. Shalom. 平安，大家早上好。 Senang sekali dapat berjumpa lagi dengan Bapak Ibu semua, dan hari ini tidak terasa 我们很高兴今天能够跟大家在会面，我们不知不觉 kita sudah sampai di pertengahan kedua tahun 2024. 我们已经踏入了这个2年之间的中部， Ini juga semua mengingatkan kepada kita, 也提醒了我们每一个人， kalau kita sudah disertai, dilindungi, dan juga diberkati Tuhan sepanjang setengah tahun yang pertama. 如果在这个半年当中呢，上帝已经保护了我们，带领了我们， Tuhan juga memberkati kita setengah tahun berikutnya. 神也将祝福我们以后的这半年。 Kita juga dukung doa. 我们也带这些事情带到。 Pimpinan kita Ibu Julian saat ini juga sedang di Amerika. 我们的领导人翠莲姐妹，她在美国， Ada urusan yang harus 她 diselesaikan di 在哪 sana 里有一 juga. 些事情需要她去办理的。 Kita dukung doa supaya semuanya bisa selesai dengan baik. 我们为她带到，让她所做的一切能够很好的、顺利的进行。 Pulang lagi ke Indonesia dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan 那么她 apa-apa. 以后回到印尼的时候，她有健康的身体，一无所缺。 Saya juga mohon doa. 我也请你们为我带到。 Besok pagi-pagi subuh saya juga harus pergi keluar kota. 我明天一大早我就要来到外部， Ya juga untuk ngurusi urusan saya dan keluarga saya. 也是要处理我家庭的事情。 Dukung doa Bapak Ibu supaya urusan saya juga bisa cepat 你们 selesai. 也为我带到，好让我的事情很快的结束。 Amin. 阿门。 Puji Tuhan. Saya Anjir, juga Tuh. himbau Bapak Ibu boleh setia beribadah di dalam ibadah doa malam Mandarin. 我也希望你们大家能够衷心的来参加我们的晚祷会。 Dan saya juga undang bagi Bapak Ibu yang saat ini hadir di tempat ini 我也请你们在这里的弟兄姐妹们， atau yang menyaksikan ibadah secara online di 或 rumah. 者是在线上来参加聚会的。 Kalau Bapak Ibu adalah keluarga-keluarga muda, 如果你们是年轻的这个一代的话， saya undang dapat berfellowship bersama-sama di dalam family cell group di ibadah Mandarin. 你们也能够参加我们蒙恩班的这个家庭团契。 Kita berkumpul 1 minggu 1 hari Selasa sore online 我们在场的聚会是一个礼拜一次的星期二， untuk saling menguatkan, belajar kebenaran firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. 让我们大家互相兼顾，互相学习神的话语，互相赞美神。 1 bulan hanya 1 kali pertemuan tatap muka yang 我们 seperti di pengumuman 一个 tadi. 月只有一次，我们在场聚会。 Dan juga bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari lebih 还 tepatnya 有对你们所有的弟兄姐妹们， yang belum menikah, 你们还没有结婚的， mungkin masih ada yang sekolah SMP, SMA, kuliah, 可能你们还是在读书，在初中、高中或者是读大学的， boleh bergabung bersama-sama dengan kami di Arrow Generation Mandarin Family. 你们也可以参与我们这个团契。 Semua boleh belajar bersekutu bersama, saling menguatkan dan terlebih belajar melayani Tuhan. 我们大家一同学习神的话语，我们在那里沟通。更主要的是，我们要学习怎样子服侍神。 Nah, saya harap Bapak Ibu semua dapat tetap setia dalam berdoa, 我希望大家能够忠心的在祷告当中， rajin baca firman 我们 Tuhan, 勤劳的读神的话语， dan terus jaga kesehatan. 一直保持我们的健康。 Kita jumpa kembali minggu yang akan datang. Tuhan Yesus 我 memberkati. 们下一个礼拜再见，主耶稣祝福你们。 Shalom, 平安， puji nama Tuhan. 感谢主。 Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan 今天我要传讲神的真理， yang saya beri judul 我给他一个题目， pengetahuan atau keintiman. 就是我们的知识，还有我们的密切关系。 Sekali lagi, judul kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah pengetahuan atau keintiman. 我想要的讲题就是我们的知识与我们的关系。 Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-7
经文是在路加福音第7 ayat 章 yang ke-36 sampai 50. 从第36节到第40节。 Tetapi saya tidak akan baca semua, ini banyak ayatnya. 但是我们有全部的去读， Dicatat saja, Ni nanti men- Bapak Ibu bisa baca di rumah. 你们可以记下来，在家里可以读。 Saya hanya akan membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan penjelasan saya. 我只有读那些跟我所讲的道有关系的。 Nah, kita akan baca Lukas 7 ayat 36 terlebih dahulu. 我们先读路加福音第7章第36节。 Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. 第36节这里说，有一个法利赛人请耶稣和他吃饭，耶稣就到那个法利赛人的家里去坐席。 Jadi di sini ada seorang Farisi yang bernama Simon. Jadi Simon ini adalah Simon orang Farisi. Beda dengan Simon Petrus ya, ini lain. Sama-sama Simonnya, tapi ini Simon orang Farisi yang mengundang Yesus untuk menghadiri jamuan makan yang diadakannya. 在这里讲到有一个法利赛人，他的名字叫做西门，但是这个西门是法利赛人，不是西门彼得，所以呢，他就邀请耶稣来到他的家里面，进餐。 Bagi Simon orang Farisi, mengundang Yesus, seorang rabi yang mengajar firman, adalah merupakan kewajiban agamawi yang sudah umum dilakukan. 如果一个法利赛人呢，他去请耶稣吃饭呢，在那个时候的习惯呢是很平常的。 Karena Simon orang Farisi tahu Yesus seorang rabi yang mengajar firman. 因为西门他知道耶稣呢是一个先知，他能够去教导人的。 Maka kalau Yesus diundang jamuan makan oleh Simon orang Farisi, itu biasa. 所以呢，那个西门法利赛人呢，他请耶稣去吃饭呢是很平常的。 Seperti hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman kadang-kadang diajak makan. 好像是神父们，他有时候讲道以后呢，请他们去吃饭一样。 Itu suatu kebiasaan atau kewajiban agamawi dari orang Farisi. 那个是很平常的事情，或者是那是有法利赛人应尽的责任。 Bukan hanya itu, Simon orang Farisi tahu kalau Yesus itu seorang nabi. 不但如此呢，这个法利赛人呢，西门他知道耶稣是一个先知。 Ini bisa dibaca di Lukas pasal 7. 我们可以从路加福音第7章 39 bagian B. 第39节的后半段。 Nah, di sini dikatakan bagian B kita mulai dari jika ya. 在这里我们可以 Jika 读， ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. 这里他说呢，若是人，若这个人是先知的话，他必知道摸他的是谁。 Jadi Simon orang Farisi menyebut Yesus jika ia nabi. 所以这个西门呢，他说，如果耶稣是先知的话， Simon orang Farisi juga tahu bahwa Yesus seorang guru. 这个西门呢，他也是知道耶稣也是一个老师夫子。 Jadi bukan saja rabi yang mengajar firman, Yesus seorang nabi, Yesus juga seorang guru, dia tahu itu. 他知道耶稣不单单是一个先知，他也是个老师，他教导神的话的。 Lukas pasal 7 ayat 40. 路加福音第7章第40节。 Coba apa bunyi firman Tuhan? Bagaimana Simon orang Farisi tahu Yesus seorang guru? Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, apa saudara? Katakanlah guru. 第40节这边说，耶稣对他说：“西门，我有句话要对你说。”后来西门怎样回答呢？西门说：“夫子，请说。” Jadi rupanya Simon orang Farisi ini sudah tahu siapakah Yesus itu. 原来这个法利赛人的西门，他知道耶稣是谁。 Dan saya juga yakin dia sudah tahu tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. 我相信他也知道主耶稣要做的是什么。 Bagaimana dia membuat mujizat demi mujizat. 他怎样子做着一切神迹。 Bagaimana orang-orang banyak mendengarkan pengajarannya dia. 还有很多人怎样子来听着的教导。 Bagaimana Yesus masuk ke rumah-rumah ibadat dan mengajar di situ. 主耶稣怎样子进到他那里教导人的这个聚会所。 Jadi sangat wajar kalau Simon orang Farisi
menjamu Yesus makan dan Jadi- mengundang ke rumahnya. 所以这个是很正常的。如果西门邀请耶稣到他的家里吃饭， Tetapi masalah yang akan kita renungkan pagi hari ini, 但是今天我们要默想的， bagaimana sikap Simon orang Farisi memperlakukan Yesus. 这个西门法利赛人他怎样子来对待耶稣？ Jadi kita akan menggali dari bacaan Alkitab kita yang panjang tadi, 我们 bagaimana sikap Simon orang Farisi 所以我 memperlakukan 们要 Yesus. 要从这个比较长的这个经文里面分析一下西门怎样子来对待耶稣。 Ada 3 hal saja yang akan saya terangkan 在 pada 这 saat 里 ini. 我要分析的有3样事情。 Yang pertama, 第一点， Simon orang Farisi tidak menghormati Yesus, bahkan mengabaikan dan menghina Yesus. 那么这个法利赛人西门呢，他不单单是他没有尊敬耶稣的，而且侮辱他。 Sekali lagi, Simon orang Farisi tidak menghormati Yesus, bahkan mengabaikan dan menghina Yesus. 所以这个法利赛人的西门呢，他不尊敬耶稣，甚至于他忽略了他，他也是侮辱他。 Di sini Yesus membandingkan sikap Simon orang Farisi dengan sikap seorang perempuan yang berdosa. 在这里，耶稣呢，跟这个西门以一个犯罪的女人来比较， Supaya Simon orang Farisi tercelik matanya bagaimana sebetulnya cara menghormati tamu. 好让这个西门呢，他睁开他的眼睛，知道怎样子来招待一个客人。 Coba kita baca Lukas 7 ayat 37 sampai 38. 我们看路加福音第7章 Di sini dikatakan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, di rumah Simon, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. 第37节这里说，那城里有一个女人是个罪人，知道耶稣在法利赛人的家里坐席，他就拿着圣香膏的一瓶，站在耶稣的背后，挨着他的脚裤，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发去擦干，并用嘴来连连的来亲他的脚，把香膏抹了。 Seharusnya Yesus diperlakukan sebagai tamu kehormatan, namun Simon orang Farisi menghabiskan waktu bersama Yesus hanya karena kewajiban saja. 所以启示呢，要招待一个客人，他应该要去尊敬他。但是这个西门呢，他是因为在宗教上的这个责任他而做的。 Tidak ada keinginan dari Simon orang Farisi untuk menghormati Yesus. 所以在这个西门法利赛人的心里面，没有一点尊敬耶稣。 Padahal Yesus tamu kehormatan yang diundang Simon orang Farisi. 其实耶稣呢是一个被尊敬的一个客人，被他邀请的。 Ada aturan etika tertentu dalam jamuan makan bagi bangsa Yahudi. 所以在犹太人的文化上呢，他们有一个特别的这个 Saya 手段。 berikan beberapa aturan etika tertentu terhadap tamu yang diundang, apalagi tamu kehormatan. 所以我们要知道他们在道德上是怎样子来接待一个被尊贵的这个客人。 Misalnya ucapan salam yang pada umumnya diberikan kepada tamu terhormat berupa sebuah ciuman. 那个时候他们是在那里问安呢，他们的方法是亲嘴。 Jika tamu itu berasal dari tingkatan sosial yang setara, 如果是在这社会上的身份是相同的话， maka tuan rumah akan menyambutnya dengan ciuman di pipi. 那么这个主人呢就在跟客人亲嘴，是在他的脸颊上。 Kalau tamu itu sangat dihormati, 如果这个客人是被尊敬的话， tuan rumah akan menyambutnya dengan ciuman di tangan. 然后他们跟他相亲的是在他的手。 Ini aturan etika ya. 这个是他们道德上的这个方 Bagaimana 法。 memperlakukan tamu yang terhormat.
我们怎样子来尊敬一个尊贵的客人？ Tidak memberikan salam cium itu sama dengan mengabaikan seseorang secara terang-terangan. 所以他没有给他亲嘴呢，就是他清清楚楚的去忽略了他。 Hal itu seolah membiarkan tamu masuk ke dalam rumah, tetapi tuan rumah tidak mau mengakui keberadaannya. 所以好像是这个客人进来了以后，这个主人没有去接待他。 Ternyata Simon orang Farisi tidak melakukan semuanya itu. 原来呢，这个法利赛人西门没有做这一切。 Simon orang Farisi juga tidak memberikan sapaan hai pada Yesus. 他也没有向耶稣打招呼， Juga tidak menjabat tangan Yesus. 也没有跟他握手， Bahkan tidak mengangguk kepada Yesus. 甚至也没有向他点头的。 Dan mungkin sambil mengangkat alis. 可能在哪里？ Tidak ada satupun hal-hal etika umum untuk menghormati tamu yang dilakukan Simon orang Farisi terhadap Yesus. 他一点都没有做出在道德上应当做的行为。 Ada aturan etika umum lain di Timur Tengah 那么在中东也有另外的一种这个道德上的行为， pada sekitar abad pertama, 大约是在初期的世纪里面， yaitu menghormati tamu dengan cara membasuh kaki. 就是他们尊敬这个客人是洗脚的。 Membasuh kaki sebelum jamuan makan itu wajib hukumnya. 在还没有吃饭以前，洗脚呢是应当做的。 Jika saudara benar-benar ingin menghormati tamu, 如果你真正的要尊敬这个客人， saudara biasanya akan melakukannya sendiri. 你就自己去做。 Kalaupun tidak 如果 misalnya, 不的话， ya mungkin saudara menyuruh pelayan saudara membasuh kaki tamu kehormatan 可 tersebut. 能我们叫我们的佣人去洗这个客人的脚。 Jadi maksudnya kalau saudara sendiri tidak mau melakukan itu, paling tidak menyuruh pelayan saudara 所以呢，如 membasuh 果你 kaki dari tamu kehormatan. 如果你不要亲自替他洗脚，就可以叫我们的家人来替他做。 Paling buruk 最低限度， saudara menyediakan air dan menyodorkan air pada tamu biar tamunya membasuh kakinya sendiri. Itu 那么 paling buruk. 最低限度呢，我们预备了一盆水，好让这个客人自己去洗脚。 Tapi tetap disediakan baskom air untuk membasuh kaki. 但是仍然预备了一盆水， Bagi tamu yang sangat istimewa, 对一个特别的这个客人， biasanya dilakukan juga dengan diberi minyak zaitun untuk meminyaki kepalanya. 特别的是预备了这个橄榄油来抹他的头。 Ingat saudara, aturan etika umum di Timur Tengah biasanya diminyaki dengan minyak zaitun. 所以呢，那个时候中东的这个道德上的行为呢，就是在头上撒了这些橄榄油。 Tetapi perempuan berdosa tadi bukan melakukan dengan minyak zaitun, 但是呢，这个有罪的女人，她不是用橄榄油， tapi dengan minyak wangi narwastu 但是她用这个香膏来抹它， yang mahal 是 harganya. 很贵的。 Hasil kerja selama kurang lebih 1 tahun baru saya beli 1 botol minyak 他们那 narwastu. 个的做这个一瓶的真拿大香膏呢，就要用1年所受到的工资买的。 Kalau harga minyak zaitun tidak mahal, 如果是橄榄油就不贵， tapi kalau itu dilakukan merupakan tindakan keramahan dan penghargaan istimewa dari tuan rumah 如果 terhadap 你 tamu. 如果你能够那样行的话，就是你尊敬这个客人，特别为他做的。 Nah, ketika Yesus datang ke rumah Simon orang Farisi, 那么当耶稣来到这个法利赛人西门的家的时候， tidak ada ciuman salam, 没有亲嘴， tidak ada yang membasuh kakinya, 也没有洗他的脚， tidak ada minyak untuk meminyaki kepalanya. 也没有油来膏他的头。 Itu bukan kelalaian yang tidak disengaja. 这不是他不故意的， Malahan memang disengaja oleh Simon orang Farisi Koi- tidak melakukan itu. 可以说他是故意的，他不去行的。 Jadi jelas Yesus tidak dihormati. 在这里可以清楚看到耶稣不受他们的尊重， Yesus diabaikan dan dihina oleh Simon orang Farisi. 所以他们忽略了耶稣，也侮辱了耶稣。 Maka tidak salah kalau Yesus berkata dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-44 sampai 46. 所以呢，主耶稣在这个第7章42到44到46里面这样说。 Ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini?
Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 45. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ayat 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. 第44节，意思转过来，向着那泥人，便对西门说：“你看，这泥人嘛，我进来的你的家，你没有给我水洗脚，但是这个泥人用眼泪射了我的脚，用头发来擦干。你没有与我亲嘴，但这个泥人那个泥人从我进来的时候，就不住的用嘴亲我的脚。第46。你没有用油来抹我的头，但是这个泥人用香膏来抹我的脚。” Dari ucapan Yesus yang tegas ini, 从主耶稣那么坚决的话语里面， jelas Simon orang Farisi tidak melakukan aturan etika umum di Timur Tengah untuk menerima tamu yang terhormat. 所以清楚的我们可以看到，这个西门呢，他没有做出那个时候道德上所应当做的这个中东的这个风俗。 Sudah sangat jelas kalau Simon orang Farisi tidak menghormati Yesus. 所以清楚的知道这个西门法利赛人不尊敬耶稣， Bahkan mengabaikan Yesus, 甚至忽略了他， menghina Yesus. 也侮辱了他。 Itu sikap Simon orang Farisi. 这个是法利赛人西门所做的。 Dia tidak melakukan satu pun etika yang harusnya untuk dilakukan pada tamu. 他一点都没有做出迎接客人的这个道德上的行为， Satu saja tidak dilakukan. 连一样他都没有做到。 Tetapi perempuan pendosa itu, 但是这个罪人的这个泥人， semua etika dia lakukan. 所以他所有的在道德上他都做了。 Bagaimana hati Yesus tidak jatuh kepada perempuan pendosa itu? 难怪主耶稣他的心里对他是那么的有爱意的。 Karena perempuan berdosa itu sungguh-sungguh menghormati dan menghargai Yesus. 因为这个犯罪的泥人，他真正的很尊敬耶稣。 Sedangkan Simon orang Farisi tidak menghormati Yesus. 但是这个西门法利赛人的，他没有尊敬耶稣。 Itu sikap Simon orang Farisi dalam memperlakukan Yesus yang pertama. 这个就是这个法利赛人西门对于耶稣的第一种的态度。 Kita lihat sikap Simon orang Farisi yang kedua. 我们再看这个西门法利赛人的第二种态度。 Simon orang Farisi bahkan mencobai Yesus. 甚至于那个西门呢，他试探耶稣。 Baca Lukas 7 ayat 39. 我们看路加第7章第39节。 Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, maksudnya Simon orang Farisi, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. 所以第39节里面这样说，请耶稣的法利赛人看见这事，心里就说：这个人若是先知，他必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。 Jadi Simon orang Farisi ini mencoba Yesus, dia ingin melihat Yesus tahu enggak kalau orang itu perempuan dosa. 所以他在哪里？他要试探耶稣。如果主耶稣是先知，他知道吗？这个人是罪人， Karena dia seorang nabi. 因为他是先知。 Seorang nabi pasti tahu kalau orang itu ada berdosa. 如果一个先知，他一定知道那个女人是罪人， Maka dia ingin melihat. 所以他想要看。 Nah ini memang kebiasaan orang Farisi, saudara. 这个就是法利赛人的平常的习惯的， Selalu ingin mencobai Yesus. 向来都是很爱去试探耶稣， Selalu ingin menjebak Yesus dalam kesalahan. 很多时候去寻找这个耶稣的错处。 Saya berikan 2 contoh ya, 我给你们2个例子， supaya saudara makin yakin kebiasaan orang Farisi. 好让你们深信这个法利赛人的通情。 Dan memang Simon itu orang Farisi, saudara. 本来这个是法利赛人的情。 Markus 10 ayat yang kedua. 马可福音第10章第2节。 Markus 10 ayat yang kedua. 马可福音第10章第2节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah apa saudara? Orang-orang Farisi dan untuk apa? Mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya,
apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? 像马可福音第10章第2节这里有说，有法利赛人来问他说：“人休妻可以不可以？”意思是试探他。 Oh, kok orang Farisi itu mencari-cari supaya Yesus berbuat salah? 所以那个总而言之，法利赛人一直寻找耶稣的错处， Atau menjebak Yesus supaya Yesus menjawab salah. 所以他们在哪里试探耶稣，好让他答错了。 Memang orang Farisi suka mencoba Yesus supaya dia disalahkan. 所以那些法利赛人很爱去试探耶稣，好让主耶稣被人家错怪的。 Sebetulnya ada dua golongan yang suka mencoba Yesus. 其实呢，有2种人，他们要试探耶稣， Satu golongan Farisi, 一个是法利赛人， yang satu golongan Saduki. 一个是撒都该人。 Kalau golongan Saduki itu golongan yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. 那么这个他们撒都该人，他不相信死人能够复活的。 Dua golongan ini tidak henti-hentinya mencoba Yesus supaya Yesus berbuat salah atau menjawab salah atau bertindak salah. 这2组人一直不断的试探耶稣，好让耶稣答错了或者是行错了。 Coba baca Matius 16 ayat yang pertama. 我们看马太福音第16章第1节。 Matius 16 ayat pertama demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki. Hendak apa saudara? Mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. 第马太福音第16章第1节里面说，法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请他从天上显的一个神迹给他们看。 Inilah yang dilakukan oleh Simon orang Farisi terhadap Yesus. 这个就是西门法利赛人他所做的， Dia ingin mencobai Yesus. 他很想去试探耶稣， Ingin mengetes kenabian Yesus. 他要知道耶稣是不是真的先知， Sudah tidak menghormati, 已经不尊重了， masih mau mencobai. Saudara. 还是要 Bayangkan 去试探他。 sikap seperti apa yang dilakukan Simon orang Farisi ini. 所以他们做的这个法利赛人做的行为是什么？ Dan yang ketiga yang terakhir, 那么第3点就是最后的一点， Simon orang Farisi hanya tahu tentang Mesias, 这个西门法利赛人他只有知道弥赛亚， tetapi tidak memiliki pengenalan intim dengan Yesus. 但是他没有跟主耶稣有更亲近的认识。 Sekali lagi, Simon orang Farisi hanya tahu tentang Mesias, 所以这个西门法利赛人只知道弥赛亚， tetapi tidak mengenal Yesus secara intim. 但是他没有更亲近的来认识耶稣。 Saya berikan suatu ilustrasi. 我给你们一个例子， Ada 2 orang bersahabat. 那么有2个人是好朋 Dari 友， kecil dia sudah bersahabat, sekolah SD-nya sama, 他们从小就做朋友，从小学就在一起了。 sekolah SMP di sekolah yang sama, 那么初中也在一个学校， sekolah SMA juga di sekolah yang sama. 那么高中呢也在同一间学校， Sangat akrab, bermain bersama, saling mentraktir bersama, bergurau bersama. 他们2个人很亲密的来往，在哪里一同吃饭，在哪里一同开玩笑。 Pergi rekreasi bersama, 那他们去游玩也是一同去， berangkat ke sekolah bersama, 到学校上课也是一同去， dan pulang dari sekolah juga bersama. 从学校回家也一同回家。 Jadi mereka betul-betul sangat mengenal pribadi mereka 所以 masing-masing satu sama 他 lain. 们之间呢，相当的认识对方的一切。 Nah, setelah lulus SMA mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. 那么高中以后，他们去读大学了， Di sini baru berpisah. 那个时候他们才开始分开。 Nah, yang pertama itu sekolah teologi menjadi seorang gembala sidang. 那么其中一个他去读神学，成为了一个助长牧师。 Yang kedua, karena darah senimannya, dia sekolah jurusan seni. 所以他因为有艺术的这个才干呢，他去读了艺术系的。 Dan keduanya sama-sama berhasil. 2个人都成功了。 Yang pertama betul-betul jadi seorang gembala sidang yang luar biasa. 所以一个真正的成为一个特别的人物， Dipakai Tuhan luar biasa. 神特别的重用他。 Dan yang kedua, sudah menjadi seorang penyanyi yang terkenal dan sangat luar biasa. 那么这第2个呢，他真正的成为一个出名的这个音乐家， Karena darah seni yang ada di dalam 因为 dirinya ya. 在他身上拥有一个艺术的这个血， Dan kebetulan dia sekolah sesuai dengan bakatnya. 他读的书符合于他的才干。 Nah, setelah terkenal, keduanya kebetulan tinggal di kota yang sama. 什么？他们 Bukan 2 kota kelahirannya, tapi
pindah kota tapi kotanya sama, ibu kota. 那么他们两个人成名了以后，同样的住在这个国家的这个首都一个城市。 Dan sahabat yang kedua ini begitu tahu bahwa kalau sahabat yang pertama ini jadi gembala sidang, dia berbakti di gerejanya. 所以呢，这个第二个人呢，他知道了他的朋友成为一个驻堂牧师，他就来到他的教会里面来敬拜神。 Jadi mereka tetap berteman. 他们仍然是好朋友。 Cuma yang satu jadi anggota jemaat, yang satu jadi gembala 那么 sidang. 一个成为会友，一个成为牧师。 Nah, suatu hari ada pertemuan fan. 有一次呢，在一个记者的会议里面， Lalu sahabat yang kedua itu berkata kepada sahabat yang pertama gembala sidang, "Ayo Tom, kamu barengi aku menemui fan," 那 katanya. 么他就说：“你好不好跟这个第一个的呢说，你陪着我去见那些记者。 Dan di fan itu diadakan kuis berhadiah. Saudara. 那么在哪里呢？有一个比赛是有奖品的。 MC-nya itu menanyakan segala pertanyaan mengenai sahabat yang kedua yang jadi seorang penyanyi ini. 那么这个带领的人呢，主持人他讲出了关于这个艺术上的问题。 Oh, luar biasa sekali para fan atau penggemar ini, 所 saudara. 以呢，他很好的， Ditanya nama lengkapnya, tahu, saudara. 什么他都知道的。 Ditanya umurnya, tahu. 第二点，他也知道， Tanggal lahirnya, tahu, 出 saudara. 生日期也知道， Alamat rumahnya, 他的 tahu. 地址也知道， Nama istrinya juga tahu. 他的妻子的名字也知道， Nama kedua anaknya juga tahu. 他两个孩子的名字也知道， Bahkan punya mobil merek apa juga tahu. 甚至他有怎样子的汽车也知道。 Berapa album yang sudah dilempar ke pasar juga tahu. 他所做的这个音乐呢，已经有多少版本了？ Album mana yang booming juga tahu. 哪一个是最出名的？ Dan lagu mana yang menduduki puncak tangga lagu juga tahu. Semua hal yang kecil-kecil tahu semua, 所 saudara. 以他一切所有的他的事情呢，连细小的他就知道。 Tapi si gembala sidang yang mendampingi perjumpaan antara sahabatnya dengan fan-nya, 当这个牧师呢跟他陪着他的时候， dia cuma berkata, 他就说， mereka cuma tahu tentang engkau, 他们是知道你， tapi mereka tidak mengenal engkau. 但是他们不认识你。 Kenapa mereka tahu? 为什么他们知道呢？ Mereka belajar, 他们在那里学， buka-buka berita, 他们在看新 buka 闻， internet, 在这个 buka 网络上， majalah-majalah yang memberitakan, koran-koran memberitakan. 或者是在报纸新闻里面的。 Tapi apakah fan itu bergaul dengan engkau dari kecil? 但是那些拥护你的人，他们知道吗？你一些所小的小时候的事， Tidak. 不知道， Mereka hanya tahu tentang engkau, 他们只有知道你的事情， tapi mereka tidak mengenalmu. 但是他们不认识你。 Kalau aku 如果我呢， mengenal baik siapa kamu, 我知道我认识你是谁， karena aku bukan cuma tahu, 我不单单知道， dari kecil sampai besar aku bergaul dengan engkau, 因为我从小到大我跟你在一起， tumbuh bersama dengan engkau, 一同成长， dan aku tahu siapa dirimu. 所以呢，我知道你是谁。 Nah, saudara, demikian Simon, 同样的，这个西门， dia cuma tahu, 他只有知道， tapi tidak kenal secara intim. 但是他没有亲密的认识耶稣。 Coba Lukas 7 ayat 49. 我们看路加福音第7章第49节， Lukas 7 ayat 49. 49节。 Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? 第49节说，统系的人心里面说，这是什么人能够赦免人的罪呢？ Jadi mereka di sini adalah orang-orang Yahudi yang juga diundang, termasuk Simon orang Farisi yang duduk makan sama-sama Yesus. 那个被邀请的人有哪些犹太人跟哪里跟主耶稣他们一同在哪里吃饭的？ Tidak kenal Yesus. 他们不认识耶稣。 Siapa Yesus ini? 耶稣是谁呢？ Kok dia bisa mengampuni dosa? 为什么他能够赦免人的罪呢？ Jadi Simon orang Farisi cuma tahu Yesus, 所以呢，西门法利赛人只知道耶稣， tapi bukan kenal Yesus. 但是他不认识耶稣。 Saudara, saya akan ceritakan bagaimana orang Farisi memang tahu banyak tentang Allah dan Taurat. 我要告诉你们，法利赛人怎样子知道上帝还有律法的。 Andai kata mereka main
teka-teki cerdas cermat Alkitab atau tebak ayat, mereka pasti juara. 如果他们在哪里做猜谜游戏的话，他们一定是能够最得主的。 Karena tahu banyak tentang Taurat dan tahu banyak tentang Allah. 因为他们知道这个律法还有上帝， Namun mereka tidak kenal Allah. 但是他们不认识上帝， Hanya tahu tentang Allah. 他们只有知道关于上帝。 Maka tidak heran kalau Yesus katakan dalam Matius 15 ayat 8. 所以不奇怪，如果耶稣在马太福音第15章第8节里面说， Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. 所以他们说这个民族呢，他们用他的嘴来称赞我，但是他们的心是远离我的。 Jadi orang Farisi ini cuma bibir bukan hati. 所以呢，法利赛人只有嘴唇罢了，不是心。 Kalau kenal intim itu libatkan hati. 如果我们很亲密的认识，是用我们的心的。 Jadi cuma pengetahuan saja, bukan keintiman, saudara. 如果只有知道罢了，但是他们不有亲密的关系。 Nah, demikian juga Simon orang Farisi menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempelajari kitab suci. 但是这个法利赛人这个西门呢，他用他的整个的生命来学习这个圣经。 Semenjak usia 12 tahun, 从12岁开始， ini kebiasaan orang Farisi ya yang 这个是 saya berikan ini. 这个是法利赛人的平常的习 Ia 惯。 telah menghafal 12 kitab pertama dalam Alkitab. 所以他先背了这个圣经里面第12本书。 Itu aturan orang Farisi belajar Taurat. 这个就是法利赛人的规条，他们要学习这个律法。 12 tahun umur harus hafal 12 kitab pertama dari 所以 Alkitab. 12岁开始要能够背诵12本的圣经的前面的部分。 Ketika berumur 15 tahun, 到了15岁呢， ia menghafal seluruh isi perjanjian lama. 他要能够背诵所有的整本的旧约。 Ia harus berkomitmen untuk mengingat 他应该要承诺能够记得 lebih dari 300 nubuatan tentang Mesias yang akan 就 datang. 是关于这个要来的这个弥赛亚的300多种的神迹。 Karena orang Yahudi sedang menunggu Mesias. 因为那个时候犹太人在等候这个弥赛亚。 Nah, nubuatan-nubuatan kitab Nabi ini harus dihafal, lebih dari 300 nubuatan tentang Mesias. 所以那个时候先知们所预言的这一切关于弥赛亚的神迹，他们要能够知道的。 Namun ironisnya, 但是糟糕的， Simon orang Farisi tidak sadar bahwa sang Mesias tengah duduk bersama di mejanya. 糟糕的是这个西门的法利赛人，他不知道跟他坐在一起的是弥赛亚。 Mesias sudah datang dan ada di hadapannya, tapi dia tidak kenal. 弥赛亚已经来了，坐在他的前面，他不认识。 Mesias dibiarkan tangan yang belum dicium, 这个弥赛亚的时候，他也没有去亲他， kaki yang belum dibasuh, 他也没有洗他的脚， dan kepala yang belum diurapi Kata- atau diminyaki. 他的头也没有用油来膏他， Dia biarkan Mesias seperti itu. 他让着这个弥赛亚成这个样子。 Memang Simon orang Farisi mengetahui semua hal tentang Mesias. 本来这个西门法利赛人他清楚知道到关于弥赛亚的事， Bahkan hafal nubuatan tentang Mesias. 他也能够知道这个被他们弥赛亚所做的神迹， Namun ia tidak mengenal Yesus secara intim. 但是他没有亲密的、亲近的认识耶稣。 Jadi saudara, 所以呢， mana yang penting? 哪一个重要呢？ Pengetahuan atau keintiman? 知识呢，或者是我们的亲密关系？ Simon orang Farisi cuma tahu tentang Yesus, 西门法利赛人只有知道关于耶稣， tapi dia tidak kenal Yesus 但是 secara 他 intim. 不认识耶稣。 Jadi saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat 所以 ini. 呢，弟兄姐妹们，神的话语今天提醒我们， Coba tanyakan pada diri saudara masing-masing. 我们可以自己问我们自己： Saya ini tahu tentang Yesus, 我知道耶稣， cuma tahu saja, 只有知道罢了吗？ atau kenal Yesus secara intim? 或者是我们认识耶稣？ Hanya pengetahuan tentang Yesus 我们只有知道关于耶稣的事， itu tidak akan membawa kepada keselamatan. 这个不能够带我们进入这个救恩。 Orang bisa belajar tentang Yesus, 人家能够去学习耶稣， orang bisa baca buku tentang Yesus, 人家可以读那些书关于耶稣的事 tapi 情。 kalau ingin mengenal Yesus secara intim, 如果我们要认识耶稣、亲近的认识的话， engkau harus bergaul dengan 你 Yesus 应该 setiap 要 hari. 跟主耶稣有沟通， Engkau harus berdoa,
你应该要祷告， selalu berkomunikasi dengan Yesus. 将来跟主耶稣在哪里交 Engkau 谈。 membaca kehendaknya dengan membaca firman setiap hari. 我们要知道他的旨意，借着我们一直不断的读经， Engkau harus hidup kudus. 我们要过着圣洁的生活。 Engkau harus hidup dipimpin Roh Kudus, baru engkau bisa kenal betul siapa Dia. 我们要或者靠着圣灵的带领，而让我们都更深的认识他。 Jadi saya harapkan 所以呢，我很希望 seluruh jemaat Mandarin Anugerah 所有我们在座的蒙恩班的弟兄姐妹们， jangan cuma tahu tentang 我们 Yesus, 不要单单知道耶稣， kenallah Dia secara 我们 intim. 现在开始认识他， Tahu betul siapakah Yesus itu. 我们清楚的知道耶稣是谁， Bagaimana hubungan saudara dengan Yesus? 我们跟耶稣的关系如何？ Apakah saudara begitu erat hubungan? 难道你跟他有亲密关系 Begitu 吗？ dekat? 很靠近吗？ Atau jauh seperti Simon orang Farisi? 或者是好像这个西门法利赛人那么远？ Yesus itu bukan pengetahuan saudara. 主耶稣不是我们应该要知道的。 Orang baca buku belajar tentang Yesus, Yesus bukan pengetahuan. 所以因为耶稣人家读书来了，知道耶稣，其实耶稣不是知识的。 Kita harus mengalami Tuhan. 但是我们要有与耶稣在一起的经验， Mengalami Yesus dalam hidup 我 saudara. 们要跟主耶稣有这个亲近的经历。 Pengalaman bersama Yesus tidak akan bisa dibeli dengan 我 apapun. 们跟主耶稣的这个经历呢，是没有什么能够买的。 Saya sungguh berharap 我特别盼望你们 semua jemaat Mandarin Anugerah 所有的蒙恩班的弟兄姐妹们， semuanya kenal Yesus. 大家都认识耶稣。 Amin. 阿门。 Semuanya kenal Yesus. 大家都认识耶稣， Bukan cuma tahu tentang 不 Yesus. 是单单只有知道关于耶稣， Bergaul intim setiap hari dengan Yesus. 每一天跟耶稣有亲密的关系。 Maka semua dari saudara 那么在我们当中所有的， akan diselamatkan. 我们就能够得救。 Semua dari saudara 我们所有的弟兄姐妹 akan mendapatkan hidup kekal. 就能够得着永生。 Semua dari saudara 我们所有的弟兄姐妹， rame-rame masuk surga yang 我们 mulia. 欢欢喜喜的一同 Mari 进入 kita 天国。 nanti di surga ketemu kembali. 以后我们在天国一同相会， Semuanya lengkap, tidak ada yang 所有的是 tertinggal. 前辈的，没有一个落下来的。 Semua jemaat Mandarin Anugerah hijrah semuanya 所以 pergi ke 所有 surga 的来到天国去， dan ketemu di sana. 我们在哪里相会？ Betapa bahagianya saudara kan? 这岂不是何 Ketemu 等 lagi di 何等的 surga, 幸福吗？ kumpul lagi di surga. 再一次在天 Jemaat 国去， Mandarin Anugerah semuanya tidak ada satupun yang tidak yang tertinggal, semuanya masuk. 所以大家都进去，没有一个落伍的。 Nah itu harapan saya 这就是我的盼望， dan tentu juga menjadi harapan saudara. 当然也是你们大家的盼望。 Amin. Beri kemuliaan Amin. pada Tuhan kita. 荣 Yesus 耀归 Kristus. 给我们的神。 Kita akan masuk perjamuan suci, saudara. Ya, kita akan siapkan roti dan anggur. Saya akan doakan dulu. Tuhan, di depan kami ada roti dan anggur. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati roti ini dan berkati anggur ini. Roti dan anggur yang sudah diberkati dalam namamu bukan lagi roti dan anggur biasa. Tetapi ini melambangkan persekutuan yang intim dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya ada kuasa yang besar, kuasa surgawi, kuasa kebangkitan yang besar dari tubuh dan darah Yesus ini. Kalau saudara beriman, iman saudara akan mengantarkan pada mujizat. Yang sakit apapun juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang terikat oleh kuasa kegelapan akan dibebaskan oleh Tuhan. Saudara yang lemah akan dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan saudara yang hidup di bawah kutuk pun akan dibebaskan oleh kuasa darah Yesus, kuasa tubuh Yesus, sehingga hidup saudara diubahkan jadi hidup di bawah berkat Tuhan yang berkelimpahan. Saudara, engkau harus beriman. Tanpa iman tidak ada mujizat. Di kota Nazaret Yesus KKR. Tidak banyak mujizat dilakukan karena mereka tidak percaya. Sekalipun Yesus juga tidak ada mujizat. Kalau saudara percaya,
mujizat akan terjadi pagi hari ini. Tidak tunggu kapan nanti, dan tidak tuju saudara. Tidak perlu menunggu itu. Saat ini, saat ini, saat ini. Ketika engkau mendengar suaranya dan percaya, maka mujizat akan terjadi saat ini juga. Tuhan, ampuni segala dosa kami, supaya kami dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Apabila kami punya dosa yang merah seperti kirmisi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus memutihkan seperti salju. Apabila kami punya dosa merah seperti kain kesumbah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus memutihkan seperti bulu domba. Supaya kami diampuni dosa-dosa kami, sudah dibereskan Tuhan, dan kami dilayakkan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan roti, ya mungkin dibuka dulu kalau dan sebagainya. Mari kita nyanyikan lagu Pada Satu Bukit. Kau dari sini lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Mari kita bangkit berdiri. Pada salib itu ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan beriman. Satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Amin Tuhan, haleluya. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun
harus yakin saudara sudah dalam keadaan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kalau kita tafsirkan secara hermeneutik, kata lemah, kata sakit, dan kata meninggal itu adalah arti fisik yang sebenarnya. Banyak orang yang tubuhnya lemah karena tidak menghormati tubuh dan darah Yesus. Banyak orang yang tubuhnya sakit karena tidak menghormati tubuh dan darah Yesus. Bahkan ada yang meninggal karena tidak menghormati tubuh dan darah Yesus. Mari kita hormati tubuh dan darah Yesus. Ini bukan lagi roti biasa. Ini bukan lagi anggur biasa. Kita sudah doakan, dalam roti dan anggur ini ada kuasa. Ada kuasa yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit saudara. Kalau engkau punya iman yang besar, maka itu akan terjadi. Angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu boleh bekerja di dalam tubuh kami Tuhan. Mari angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan dengan darah Yesus? Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya penyakitmu sembuh dalam nama Yesus. Oleh biru Tuhan kau disembuhkan oleh nama Yesus. Iman percayamu akan menghantar kepada suatu mujizat. Maka engkau juga akan dibebaskan dari ikatan kuasa gelap. Engkau juga akan diampuni dari dosa-dosamu. Bahkan kehidupanmu akan diubahkan dari hidup di bawah kutuk menjadi hidup di bawah berkat Tuhan berkelimpahan. Kami percaya Tuhan. Kami imani Tuhan. Berkat salib ini yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran-Mu.
pada akhir ibadah Mandarin Anugerah ini Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita ilahi, hati kami penuh dengan damai secara surgawi, bahwa kami sudah mendapatkan berkat salib, karya penebusan-Mu Tuhan, kami imani Tuhan, terjadi dalam kehidupan kami. Engkau sudah ubahkan seluruh jemaat Mandarin Anugerah menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kebenaran, pribadi-pribadi yang hidup menurut kehendak Tuhan, pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, pribadi-pribadi yang semakin diperkenan oleh Tuhan, pribadi-pribadi yang hidup sesuai firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat hidup kami menjadi baru yang lebih baik dari hari ke hari Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau mendewasakan kami Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh punya satu kerinduan, seluruh jemaat Mandarin Anugerah, seluruhnya secara kesatuan Tuhan, boleh masuk semuanya dalam kerajaan surga. Tidak ada satupun yang tertinggal Tuhan. Kami boleh berkumpul di bumi dalam keadaan bersama, dan kami akan berkumpul kembali di surga dalam keadaan bersama Tuhan. Kami yakin Engkau akan membuat itu terjadi Tuhan, karena Engkau mengasihi kami semua. Engkau mengasihi jemaat Mandarin Anugerah Tuhan. Tuhan, kami doa untuk negara kami Republik Indonesia, Presiden Jokowi dan wakilnya, sampai penyerahan pergantian presiden kepada Prabowo dan Gibran. Engkau tetap jaga Indonesia dalam kendali Tuhan, keamanan dari Sabang sampai Merauke. Segala kekacauan dalam nama Tuhan Yesus tidak akan terjadi. Darah Yesus hancurkan setiap iblis dan segala roh jahat yang ingin mengacau Indonesia, dihancurkan oleh Tuhan. Dan kami percaya Indonesia tetap ada dalam kendali Tuhan. Indonesia menjadi semakin diberkati oleh Tuhan. Umat-Mu dari tempat ini Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan umat-Mu. Engkau akan jaga dan lindungi umat-Mu dan berkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang hamba akan memberkati seluruh jemaat Mandarin Anugerah, baik ada tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan saudara. Tuhan memberkati segala pelayanan saudara. Tuhan juga memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan juga memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan juga memberkati saudara dengan perlindungan Allah yang kuat. Iblis dan roh jahat tidak bisa mengganggu saudara dan keluarga saudara. Tuhan juga memberkati saudara dengan penyertaan Allah, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Bahkan keluarga besar saudara, anak cucu saudara, keturunan saudara turun-temurun juga diberkati oleh Tuhan. Perjalanan hidup mereka Engkau buat menjadi berhasil dan beruntung. Engkau rancangkan hari depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh-sungguh ada, dan harapan mereka tidak akan pernah hilang. Dan jadikan kami semuanya Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali ke dunia ini. Terima kasih Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kami semuanya mulai dari pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh yakin dan percaya sudah diberkati. Mari sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom, shalom.